Ekonomi Malaysia merekodkan data positif sepanjang tahun ini dipacu pembukaan semula ekonomi dan peralihan ke fasa endemik. Namun, cabaran besar masih menanti ekonomi negara disebabkan beberapa faktor luaran. Rakan setugas saya, Nina Rozman, ada beberapa data ekonomi yang boleh dikongsikan untuk melihat kedudukan semasa. Silakan, Nina. Okey, baik Fahmi. Saya akan kongsikan beberapa data mengenai prestasi ekonomi yang menunjukkan gambaran jelas mengenai bagaimanakah kedudukan dengan pergerakan ekonomi negara kita setakat ini. Dan apa yang akan saya kongsikan sekarang adalah antara data bulanan terbaru oleh Jabatan Perangkat Malaysia (DOSM) adalah tentang indeks harga pengeluar IHPR, pengeluaran tempatan untuk bulan Oktober 2022. Dan apabila kita teliti di sini iaitu indeks harga pengeluar IHPR Malaysia iaitu terus mencatat sederhana dengan 4% iaitu berbanding 4.9% pada September, dan ini adalah IHPR daripada tahun ke tahun, Oktober tahun lepas sehingga Oktober tahun ini. Dan apabila kita teliti IHPR, kalau kita melihat bulan ke bulan adalah sebanyak 0.1% iaitu bulan September hingga Oktober 2022. Selain itu, apabila kita meliti secara terperinci bagaimana IHPR mengikut sektor di sini iaitu dari tahun ke tahun dan bulan ke bulan. Antara 5 sektor utama IHPR mengikut sektor adalah kita dapat saksikan ada pertanian, perhutanan dan perikanan, pelombongan, pembuatan, bekalan elektrik dan gas dan sektor bekalan air. Kalau anda teliti iaitu IHPR daripada tahun ke tahun, antara sumbangan tertinggi IHPR pada bulan Oktober adalah sektor pembuatan iaitu mencatatkan sebanyak 7.3% pada bulan Oktober 2022, diikuti juga dengan sektor bekalan air sebanyak 4.9% dan sektor bekalan elektrik dan gas sebanyak 1.2%. Namun ada dua sektor IHPR yang berada di paras negatif iaitu sektor perlombongan sebanyak negatif 0.5% dan penurunan yang banyak sekali adalah sektor pertanian, perhutanan dan perikanan sebanyak negatif 18.2%. Dan kalau anda lihat iaitu IHPR yang kita dapat teliti bulan ke bulan mengikut sektor iaitu sektor perlombongan adalah antara yang tertinggi sebanyak 5%. Manakala ada beberapa sektor yang masih berada di paras negatif untuk bulan ke bulan adalah sektor pembuatan sebanyak negatif 0.2% dan sektor pertanian, perhutanan dan perikanan iaitu kekal dengan negatif 2.0 untuk bulan Oktober 2022. Seterusnya saya akan beralih kepada IHPR mengikut negara, dan antara negara terpilih di sini kalau anda dapat saksikan adalah negara Amerika Syarikat, United Kingdom, People Republic China, Thailand, negara Jepun dan Republik Korea. Kalau ada teliti di sini IHPR mengikut negara adalah kita menunjukkan daripada September hingga Oktober tahun ini, dan antara negara yang mencatatkan IHPR yang tertinggi adalah negara United Kingdom sebanyak 14.8%, diikuti juga dengan beberapa negara yang hampir mencecah 10% pada kadar IHPR mereka iaitu Thailand dengan mencatatkan 9.9%, Jepun dengan merekodkan sebanyak 9.1% pada bulan Oktober. Namun ada satu negara iaitu PR China mencatatkan penurunan kepada negatif 1.3% pada bulan Oktober 2022. Selain itu, kalau kita teliti, saya akan beralih kepada sorotan statistik ekonomi Malaysia. Ini untuk menunjukkan bagaimanakah senario prestasi ekonomi semasa berdasarkan statistik makroekonomi rasmi yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Dan saya akan mulakan dengan KDNK Malaysia. Seperti yang saya dan rakan-rakan saya telah kongsikan, antara data KDNK Malaysia pada suku ketiga telah mencatat peningkatan sebanyak 14.2%. Ini adalah antara kadar KDNK Malaysia yang tertinggi pada suku tahun ini dan yang tertinggi antara negara-negara ASEAN yang lain pada suku tahun ketiga tahun ini. Dan kalau anda teliti juga, pertumbuhan ini iaitu didorong dengan kesas asas yang rendah pada suku ketiga tahun sebelumnya, dan pertumbuhan ekonomi Malaysia kalau kita dapat saksikan dipacu dengan prestasi yang memberangsangkan oleh semua ekonomi di Malaysia ini. Kalau kita teliti iaitu dua sektor yang tertinggi memberi sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi negara kita adalah sektor pembuatan dengan perkhidmatan, masing-masing mencatatkan
sektor pembuatan mencatatkan 13.2% dan perkhidmatan mencatatkan sebanyak 16.7% pada suku ketiga, iaitu sumbangan sebanyak 57.9% untuk sektor perkhidmatan, lagi 3% hampir mencecah 60%, manakala pembuatan juga dengan sumbangan 2 digit sebanyak 24.1%, diikuti juga dengan sektor yang memberansangkan sektor pertanian, pelombongan dan perkuaran termasuk juga dengan pembinaan. Masing-masing mengalami peningkatan pada IHPR-nya. Dan apabila kita meliti bagaimanakah pengeluaran, iaitu terbagi kepada beberapa kategori kalau anda dapat saksikan di sini, saya akan mulakan dengan pengeluaran buah tandan segar kelapa sawit di mana September ke Oktober kedua-duanya kita melihat iaitu perkembangan daripada 83% pada September masuk Oktober telah mencecah 8.7% peningkatan sebanyak 9,286,351 tan metrik. Namun pengeluaran getah asli kalau anda dapat lihat di sini mengalami sedikit penurunan iaitu kedua-duanya pada bulan Ogos dan September kedua-duanya menurun. Di sini kita dapat lihat pada September telah mencatatkan negatif 13.9%, hampir mencecah 14% untuk kategori pengeluaran getah dan asli. Manakala indeks pengeluaran perindustrian IPP dan indeks volume perkhidmatan kedua-duanya meningkat pada suku ketiga di mana indeks IPP mencatatkan peningkatan sebanyak 12.2% dan indeks volume perkhidmatan mencatatkan 23.1% untuk suku ketiga tahun ini. Dan manakala hasil sektor perkhidmatan juga telah mencatatkan peningkatan pada suku ketiga kepada 32.3% kepada 517.4 bilion ringgit dan termasuk juga dengan nilai jualan sektor pembuatan yang juga terus mencatatkan peningkatan sehingga suku ketiga kepada 22.5% iaitu sebanyak 467.6 bilion ringgit. Dan sekarang ini kita akan teliti bagaimanakah sektor luaran yang kita akan rangkumkan kepada dua iaitu ekspor dan juga import di mana kedua-duanya kita dapat melihat iaitu peningkatan dan kenaikan di mana ekspor mencatatkan peningkatan pada suku ketiga sebanyak 38.3%, hampir mencecah 40% kepada suku ketiga iaitu sebanyak 419.7 bilion ringgit dan manakala untuk sektor ekspor untuk Oktober setakat ini mencatatkan sebanyak 131.6 bilion iaitu peningkatan sebanyak 15% dan untuk import juga mencatat peningkatan pada suku ketiga sebanyak 355.3 bilion ringgit peningkatan kepada 46.5% dan kita lihat juga untuk suku ketiga hampir mencecah 5% manakala untuk bulan Oktober tahun ini import mencatatkan sebanyak peningkatan sebanyak 29.2% hampir mencecah 30% kepada 113.5 bilion ringgit. Dan di samping itu kalau kita teliti juga bagaimanakah pasaran buruh yang kita dapat sini iaitu pemulihan kekal mengukuh di sini dengan bilangan penduduk bekerja kita dapat lihat peningkatan pada suku ketiga kepada 15.83 juta orang iaitu peningkatan sebanyak 3.6%, manakala kadar pengangguran juga sudah menurun di sini apabila kita meliti suku ketiga mencatatkan 3.7%. Dan apabila selepas ini kita meliti pasaran buruh yang kekal kukuh dan ini adalah antara terakhir yang akan saya kongsikan adalah harga di mana kita ada dua, indeks harga pengguna IHP dan indeks harga pengeluar IHPR di mana kita dapat saksikan kedua-duanya pada suku ketiga telah mencatat peningkatan dengan masing-masing IHP mencatat 4.5% pada suku ketiga dan indeks harga pengeluaran IHPR juga mencatat peningkatan kepada 6.5% pada suku ketiga namun IHPR peningkatannya lebih rendah berbanding suku kedua sebelum ini dan setakat IHP untuk bulan Oktober termasuk juga dengan IHPR kedua-duanya mencatatkan sebanyak 4% pada bulan Oktober setakat ini. Dan apabila kita dapat saksikan keseluruhan data-data ini, Fahmi, ini menunjukkan prestasi ekonomi Malaysia kita iaitu sangat memberansangkan dengan prestasi situasi pasaran buruh yang kekal kukuh dengan bilangan penduduk pekerja yang bertambah, kadar pengangguran sudah menurun dan menurut Ketua Perangkawan iaitu Datuk Dr. Muhammad Uzair berkata iaitu cabaran utama kepada ekonomi negara kita adalah disebabkan faktor luaran, disebabkan
disebabkan kenaikan harga barang, disebabkan krisis Rusia Ukraine yang berterusan dan juga kekurangan pengeluaran dan bekalan dan rantaian bekalan disebabkan pandemik COVID-19. Dan apa yang kita boleh teliti tambah beliau bercakap iaitu justru ekonomi Malaysia dijangka akan kekal berada di landasan yang tepat walaupun kita berada dalam keadaan ekonomi global yang tidak menentu. Dan apa yang pasti sekarang, apa yang harus kita teliti adalah apakah perkara yang perlu kita teliti dan kenal pasti agar perkara yang perlu diusahakan dan dirancanakan bagi dapat dilakukan agar kita dapat memastikan dan mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara bukan sahaja dalam jangka pendek tetapi dalam jangka panjang.